Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Rozi. Hari ini kita nak belajar ukur sudut pedalaman bagi matematik tahun 5, buku teks muka surat 219. Apa yang dimaksudkan dengan sudut pedalaman tu? Okey, sudut pedalaman mudah saja ya. Sudut pedalaman ni bermaksud sudut yang berada di sebelah dalam. Okey, yang ni ya, sebelah dalam macam ni. Yang ni yang color merah ni sudut pedalaman lah. Kalau bahagian luar ni sudut luaran. Alright. Jadi ada berapa sudut pedalaman bagi poligon ni? Okey, ini poligon apa ya? Poligon ni kita panggil pentagon. Okey, ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5 sisi dan ada 5 sudut pedalaman. Okey, 1 sudut, 2, 3, 4, 5 sudut pedalaman. Di dalam sudut ni ada nilainya ya. Okey, nilai bagi sudut adalah disebut darjah. Okey, darjah. Simbolnya okey bulat kecil. Yang ni ya, simbol macam ni. Contohnya 5 darjah, 80 darjah, 100 darjah dan sebagainya. Seterusnya kita nak belajar alat yang digunakan untuk mengukur sudut tersebut. Kita panggil protractor. Okey, protractor dalam bahasa Melayunya jangka sudut. Okey, kalau harga protractor ni murah saja ya. Di bawah harga RM1 saja. Okey, ada selalunya cikgu beli 80 sen saja protractor ni. Di kedai buku ada jual ya. Di dalam protractor ni ada 4 perkara sahaja yang perlu kamu ingat. Yang pertama, skala luar. Okey, skala luar ni nampak ya di bahagian luar lah. Okey, arahnya ikut jam, ikut pusingan jam. Jadi setiap ukuran mestilah bermula dengan sifar. Nampak ya, sifar di sini. Yang kedua, skala dalam. Dalam ni sebelah dalam lah. Okey, sebelah dalam nampak. Arahnya lawan jam. Nampak ya, setiap ukuran mesti bermula dengan sifar. Nampak sifar 10, 20 dan seterusnya sampai 180 darjah. Okey, jadi tadi skala luar pun sama juga, sifar sampai 180 darjah. Okey, skala dalam ni ingat lawan jam. Alright. Seterusnya garis asas ya. Garis asas yang mana? Okey, yang ni nampak ya. Garis ni. Inilah garis asas. Dan yang terakhir sekali, pusat protractor. Okey, pusatnya di sini. Okey, di tengah-tengah. Maksud pusatnya maksudnya di tengah-tengah. Inilah pusat protractor. Jadi ingat 4 perkara ni. Barulah boleh ukur sudut. Jadi seterusnya kita lihat contoh yang pertama. Okey, nyatakan nilai sudut P. Cukup senang ya. Ada tips yang cikgu bagi. Tips ni langkah-langkah lah. Yang pertama sekali kita nak ukur tadi ya. Okey, apa nama ni? Poligon ni. Namanya pentagon ya. Okey, pertama sekali buat titik. Alright, tanda right, buat titik. Buat titik di mana? Okey, di sudut tersebut. Yang ni sudut ya. Sudut P. Jadi kita buat titik dekat garis yang ni ya. Okey, sisi dia di bucu, bahagian bucu ni. Ataupun bahagian penjuru yang ni ya. Penjuru garis yang ni. Yang ni, di sini adalah penjuru ya. Okey, buat titik di sini. Warna kuning ni ya, titiknya. Yang kedua, pastikan pusat protractor bertindih dengan titik. Jadi ingat tadi kita belajar mana pusatnya? Di sini ya. Di sini tengah-tengah ni. Pusat protractor bertindih dengan titik ni. Okey, nampak? Dah bertindih ya. Nombor 2 sudah. Nombor 3 pula. Nombor 3, pastikan garis asas bertindih dengan sisi poligon. Mana garis asas? Yang ni ya. Okey, nampak garisnya yang berada di sifar ni. Garis asasnya bertindih dengan sisi poligon. Okey, yang ni sisi poligon. Yang ni ya. Alright. Kemudian yang keempat ya. Semua ukuran mesti bermula dengan sifar. Okey, bermula dengan sifar lah. Ini semua langkah tadi kita dah ikut ya. Okey, garisnya nampak garis asas bertindih. Okey, dengan sisinya. Titik sudah. Kemudian semua ukuran mesti bermula dengan sifar. Okey, kita nak ambil ukuran bermula dengan sifar. Nampak kalau kita ambil skala luar bermula dengan 180, 180.
Jadi, tak boleh ambil skala luar lah. Yang ni maksudnya kita ambil skala dalam bermula dengan sifar. Nampak ya? Sifar 10, 20 sampai berapa ni? Sampai 110. Tapi dia belum capai 110 tau yang ni. Okey. Jadi macam mana cara kita nak kira ya? Kita buat garis di sini pula. Okey, garis di sini. Jadi nampak ya sekarang ni? Garis yang merah yang cikgu buat ni. Okey, 110 di sini tolak 2 darjah. Okey, 110 darjah. Sudut yang kita nak buat ni yang garis merah ni. Jadi 110 darjah tolak 2 darjah. Nampak ya? 1, 2. Yang ni 1, 2. Tolak 2 darjah jadi 108 darjah. Alright. Jadi sudut pedalaman bagi pentagon ialah 108 darjah. Sudut yang mana? Yang inilah sudut P 108 darjah ya. Okey, jelas semua. Contoh kedua, berapakah nilai sudut Q? Okey, sudut Q-nya yang ni ya. Ianya bersudut tegak. Okey, nampak 4 segi macam ni. Jadi ikut tips tadi, langkah-langkah buat titik di sini. Kemudian yang kedua tadi, pastikan pusat protractor bertindih dengan titik. Okey, faham ya? Yang ni pusatnya di tengah tu. Yang ketiga, pastikan garis asas bertindih dengan sisi poligon. Okey. Kemudian yang keempat, semua ukuran mestilah bermula dengan sifar. Okey, ingat 4 langkah. Jadi protractor tadi ambil protractor, kemudian pusing arah macam ni lah. Okey. Pusing lagi. Okey, kedudukan protractor mesti berada macam ni ya. Nampak ya garis tadi? Garis asas mesti bertindih dengan garis sisi poligon. Kemudian titik tadi bertindih dengan titik yang kita buat tadi ya, bertindih dengan pusat protractor. Jadi semua dah ikut step tadi. Jadi kita nak baca dari mana? Adakah dari 180 ni? Bukan ya. Daripada sifar. Nampak ya sifar di sini ya. Kurang jelas sikit sifarnya. Kejap ya cikgu ubah. Okey, nampak sifar di situ ya. Okey, jadi dah dapat langkah-langkahnya dah ikut. Okay, kita baca dari sifar sampai yang ni dapat 90. Kalau tak jelas, buat garis di sini. Jadi, dapat berapa darjah di sini? Sudut yang ni ya, 90 darjah. Jadi, sudut Q ialah 90 darjah. Seterusnya, berapakah nilai sudut R? Okey, yang ni sudut R ya. Jadi, langkah pertama tadi, buat titik. Okey, sebelum tu, yang ni poligon apa ya? Ada berapa sisi ya? Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisi. Poligon ni namanya oktagon. Di langkah pertama, kita ikut buat titik di sini. Kemudian langkah kedua, ingat. Pusat ni mesti bertindih dengan titik yang kita buat tadi. Kemudian, garis asas ini, garis asas mesti bertindih dengan sisi poligon ni. Okey. Kita boleh pilih ya dua cara sebenarnya. Sisi poligon ni, sisi yang ni ataupun sisi yang ni. Cikgu tunjukkan dua-dua ya. Jadi langkah yang pertama yang ni. Okey, kaedah pertama. Kita samakan dengan yang ni. Garis asas tadi dengan sisi yang ni. Okey. Jadi kita tengok dapat berapa. Okey, jadi nampak garis merah yang cikgu buat ni. Jadi kita nak guna skala dalam atau skala luar. Okey, kalau yang ni kita gunakan skala dalam ya. Mesti garis tadi bila dah bertindih kita gunakan sifarnya dari sini, skala dalam ya. Jadi kira dapat 130, garis merah ni adalah 135 darjah. Okey, ini kaedah yang pertama. Kita letakkan protractor tu dalam kedudukan macam ni. Kaedah yang kedua, kita nak guna skala luar ya. Jadi kita biarkan kedudukannya macam ni ya. Kedudukan protractor tu macam ni, kita ambil, kita samakan garis asas protractor tadi dengan sisi yang ni. Okey, dua kaedah boleh guna ya. Jadi yang ni kita nak kira guna skala dalam ke skala luar. Kita tengok bermula dengan sifar. Okey, kalau skala dalam bermula 180, bukanlah. Kita bermula dengan sifar ya. Garis ni kita dah samakan. Jadi kita lihat 130, sini 5 ya. Jadi samalah dengan yang tadi. Nilai sudut R ialah 135 darjah. Alright.
Seterusnya, nilai sudut S ialah, okey, sudut S yang ni ya. Jadi langkah pertama tadi, buat titik kan. Okey, sebelum tu. Okey, apakah nama poligon ni? Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, poligon ni namanya 6 sisi heksagon. Okey, kenapa heksagon? Ada S ya. Ada S. Jadi 6. Maksudnya 6 sisi. Alright. Ni dah buat titik. Color kuning ni. Kemudian langkah 2 dan 3, ingat ya. Pusat ni kena bertindih dengan titik dan garis asas ni mesti bertindih dengan sisi. Mana-mana sisi ya. Sisi yang ni boleh. Ataupun sisi yang ni pun boleh. Cikgu tunjukkan dua-dua kaedah ya. Jadi kaedah yang pertama, kita samakan garis asas yang ni dengan sisi yang ni. Okey, kedudukan protractornya macam ni ya. Jadi samakan garisnya dengan titik pusat protractor tadi ya. Jadi garis dengan titik tu kita dah samakan dengan sisi tadi, garis asas ya. Jadi kita nak baca dari mana ya? Okey, mestilah bermula dengan sifar. Okey, kamu lihat. Kalau skala dalam ni 180, bukanlah. Jadi kita guna skala luar, bermula dengan sifar ya. Kita lihat sama dengan 110, 120 darjah. Okey. Nampak dengan garis ni ya. Garis ni dengan garis ni 120 darjah sudutnya. Okey, yang ni kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang kedua, kalau tadi kaedah pertama kita guna skala luar, betul. Kaedah yang kedua kita letakkan protractornya kedudukan macam ni. Garis asas ni ya, sama dengan sisi poligon ni, sisi heksagon ni. Alright, jadi samakan titik tadi pun samakan. Jadi kita dah samakan semua titik dengan garis. Yang ni pun. Okey, dah sama garis. Jadi nak mula dari mana ya? Adakah bermula dengan 180 skala luar? Bukan ya. Bermula dengan skala dalam lah. Sifar. Okey, jadi sifar baca. Okey, sama dengan yang ni garis yang ni berapa ya? Kita buat garis merah ya. Okey, nampak garis merah yang cikgu buat. Jadi 100, 110, 120 darjah. Sama saja ya. Cuma kaedah yang berbeza. Kaedah kita letak kedudukan protractor tadi. Jadi jawapannya dapatlah nilai sudut S. Sudut yang ni ya. Sama dengan 120 darjah. Alright. Sekiranya dah faham, seperti biasa kita akan buat latihan pengukuhan. Okey, kamu boleh salin ya. Gambar rajah poligon sekata di bawah. Okey, ukur dan catat nilai sudut pedalamannya. Okey, kalau tiada buku teks, kamu boleh pause video. Okey, 3 soalan sahaja seperti biasa. Cikgu share jawapannya. Jadi jawapan bukanlah untuk ditiru. Jawapan hanyalah untuk disemak. Kamu cuba jawab dahulu ya. Alright, jadi itu sahaja kongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.